Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Mei 2020 bersama saya Syazwana Amin. Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof hari ini menerima usul anggota Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad untuk mengemukakan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhammad Arif telah membalas notis yang dihantar Mahathir dengan memaklumkan usul tersebut di bawah perkara 27 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Bagaimanapun tidak jelas usul tidak yakin Perdana Menteri berkenaan akan dibahaskan pada sidang 18 Mei ini atau pada sidang Dewan Rakyat yang seterusnya. Setiausaha Dewan Rakyat pada 17 April lalu telah mengeluarkan notis kepada semua anggota Parlimen mengenai sidang yang akan diadakan pada 18 Mei ini. Terdahulu dilaporkan Dr. Mahathir telah menghantar surat kepada Muhammad Arif pada 4 Mei mendakwa Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti anggota Parlimen. Selain itu, Mahathir juga telah mengemukakan permohonannya untuk mengemukakan usul supaya mengekalkan Muhammad Arif sebagai speaker hingga ke akhir penggal. Usul ini juga turut ditolak Muhammad Arif. Notis yang ditolak speaker ini menyusuli usaha anggota Parlimen Sempurna Syafiee Apdal untuk mengemukakan usul percaya kepada Dr. Mahathir. Bagaimanapun, pejabat Dewan Rakyat telah menjawab bahawa usul tersebut melanggar perkara 43 Perlembagaan Persekutuan kerana mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Usul dan rang undang-undang RUU oleh kerajaan akan diutamakan dalam sidang Dewan Rakyat pada 18 Mei ini, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin menjelaskan perjalanan sidang Dewan Rakyat tersebut dalam satu sidang media hari ini yang merupakan kali pertama sejak penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Antaranya usul atau sebenarnya bukan usul, yang pertama ni adalah pemasyuran declaration pelantikan ketua pemangkang. Pihak Parlimen telah pun dimaklumkan oleh pemangkang bahawa ketua pemangkang adalah Yang Berhormat Ahli Parlimen Port Dickson. Beliau akan diisytiharkan sebagai ketua pemangkang nanti oleh speaker. Yang kedua, pihak kerajaan akan membawa usul untuk melantik jawatankuasa pilihan Select Committee of the House. Pihak pengurusan pasaraya diminta tidak membuat undang-undang sendiri dengan mengenakan larangan yang bertentangan dengan peruntukan di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kepada pelanggan. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata larangan itu seperti mewajibkan pelanggan memakai penutup muka dan mulut sebelum memasuki premis mereka. Jadi untuk mengelakkan ada pelanggan yang sudah begitu jauh datang daripada rumah sampai ke supermarket tidak dibenarkan masuk, saya mencadangkan kepada supermarket supaya meletakkan topeng muka di luar supaya mereka boleh jual kepada mereka yang tidak ada topeng muka. Kalau itulah yang diperlukan oleh supermarket, walaupun ianya tidak mengikut perundangan. Undang-undang tak salah, tapi kalau dia nak galakkan orang yang masuk pakai topeng muka, letak di luar, dan tempat yang kita sanitize tangan tu jual topeng muka RM1 ke RM1.50. Kementerian Kesihatan memaklumkan seramai 88 lagi pesakit pulih daripada wabak COVID-19 dan dibenarkan pulang hari ini, menjadikan jumlah pesakit yang telah pulih setakat ini kepada 4,864 orang, iaitu 74.43% daripada jumlah keseluruhan kes. Dari kes kematian baru dilaporkan pada hari ini, sebanyak 68 kes baru dilaporkan setakat pukul 12 tengah hari tadi, menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini kepada 6,535 kes. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 68 kes baru yang dilaporkan hari ini, 4 adalah kes import daripada warga negara yang pulang dari luar negara, iaitu 3 daripada United Kingdom dan 1 daripada Amerika Syarikat. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 64 kes, di mana sebanyak 3 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan.
kadar pengangguran negara mencecah 3.9% pada bulan Mac tahun ini, tertinggi sejak Jun 2010 ketika kadarnya 3.6%. Menurut Jabatan Statistik, kadar pengangguran yang tertinggi ini dipengaruhi akibat kesan buruk daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ke atas pasaran buruh. Kategori pengangguran bagi golongan belia berusia 15 hingga 30 tahun mencatatkan kadar pengangguran tertinggi sebanyak 6.9%. Ini diikuti 31 hingga 45 tahun 1.4% dan kumpulan umur 46 hingga 64 tahun sebanyak 1.1%. Melihat data yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut pada bulan Mei 2011 menunjukkan kadar pengangguran Mac 2020 mungkin lebih tinggi dari bulan April 2009. Sementara itu, jumlah pekerja yang bekerja pada bulan Mac menurun sebanyak 110,000 menjadi 15.23 juta pekerja berbanding pada bulan Februari. Secara keseluruhan, jumlah pengangguran untuk suku pertama tahun ini berada pada 546,600, meningkat 5.8% berbanding suku yang sama tahun lalu dan merupakan yang tertinggi sejak suku kedua 2017. Peningkatan pengangguran mungkin disebabkan oleh syarikat-syarikat yang terpaksa gulung tikar atau memperkecilkan operasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kadar pengangguran tertinggi negara yang pernah dicatatkan ialah pada kadar 7.4% iaitu pada tahun 1986. Pendakwah terkenal dan pengasas Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia, Ustaz Ismail Kamus, meninggal dunia di kediamannya di Ampang kira-kira 12.30 malam tadi. Berita pemergian tokoh ternama itu disahkan menerusi Facebook rasmi pendakwah berkenaan. Allahyarham sebelum ini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung dan strok ringan serta jangkitan kuman di paru-paru. Allahyarham yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia selama sepenggal dari 1999 hingga 2004 pernah memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Sementara itu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sempat meluangkan masa melawat Allahyarham buat kali terakhir di kediamannya pagi ini. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin turut menyifatkan pemergian Allahyarham Ismail Kamus sebagai satu kehilangan besar kepada dunia dakwah di negara ini. Muhyiddin berkata tokoh agama itu merupakan seorang pemimpin yang banyak menyumbang kepada negara melalui kerja-kerja dakwah yang dilakukan sepanjang hayatnya. Jenazah Allahyarham sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam AU4 Taman Lembah Keramat 11 pagi tadi. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Ami, untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.